Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dalam hujung minggu yang kita bersantai ini, kita mengambil kesempatan untuk tadabbur dan kita ulang kaji dalam sesi kita pada hari ini dalam rancangan My Quran Time, baca, faham dan amal. Hari ini kita akan ulang kaji sedikit tuan-puan daripada halaman 560 hingga halaman yang ke-565 seperti biasa. Sebelum kita memulakan pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah ilmu kita dalam sesi tadabbur kita pada hari ini. Baik, seperti biasa saya pada hari ini tidak keseorangan. Bersama dengan saya qari kita yang terkemuka seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, Syekhul Maqari kita ataupun Syekhul Qari kita, iaitu Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Masya-Allah, nampak bertenaga tadi Betullah. Masya-Allah. Baik. Dan seperti biasa dalam sesi ulang kaji kita pada setiap minggu, kita akan didatangkan dengan panel jemputan. Dan hari ini bersama dengan kita Ustaz Ahmad Syamil Muhammad Esa. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Macam mana datang tadi, ada jam ke apa ke? Alhamdulillah. Lancar perjalanan ini. Masya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, panel kita pada hari ini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Ulama Al-Juwaini, yang mana beliau merupakan seorang daripada lulusan Al-Azhar dalam bidang syariah dan juga master juga dalam bidang syariah di Al-Azhar. Sebenarnya bukan mudah juga nak lulus Azhar ni pada peringkat master, tetapi kita alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bersama dengan Ustaz Syamil kita untuk kita tadabbur sesi ulang kaji kita pada hari ini. Dan bagi memulakan sesi tadabbur kita pada hari ini, kita akan menyentuh dulu daripada halaman 560. Kalau tuan-puan, ibu ayah yang di rumah ada Al-Quran, mari sama-sama kita buka halaman yang ke-560. Kita bacakan sama-sama, satu Malaysia ni ataupun satu dunia ni kita gemakan bacaan Al-Quran bersama, akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita, ayat yang ke-6 daripada surah At-Tahrim, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Sanusi, pentadabbur kita dan juga hos kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita ada tetamu untuk ulang kaji yang berbahagia, Ustaz Syamil. Syamil, betul. Mudah-mudahan kita bersama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada mutiara daripada ayat Al-Quran yang akan kita ulang kaji pada hari ini. Namun sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan sama-sama membaca ayat yang akan menjadi perbincangan kita, iaitu ayat yang ke-6 daripada surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu berhala. Bayangkan tuan-puan, ayat ini sebenarnya satu penegasan daripada Allah Ta'ala agar kita orang beriman memelihara diri kita dan ahli keluarga kita. Jadi kat sini kita nak buat sesi ulang kaji sikit. Kenapa yang pertamanya Allah Ta'ala meminta kita memelihara diri kita dan juga ahli keluarga kita? Apakah langkah yang boleh kita lakukan? Dan yang keduanya, kalau kita tengok macam mana Allah Ta'ala sebenarnya memulakan surah Tahrim ni dalam isu kekeluargaan Rasulullah. Yang ini menarik juga kerana ada kisah rumah tangga Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala minta kita pelihara diri kita dan ahli keluarga kita. Jadi apa pencerahannya di sini Ustaz Syamil? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berbahagia Prof. Muhammadiyah Dr. Sanusi sebagai host dan pentadabbur serta qari kita Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah mengenai ayat ini, kalau kita pergi secara keseluruhan dahulu, maknanya kisah surah At-Tahrim mengenai rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah nak menggambarkan bahawa Islam yang datang kepada umat manusia bukan Islam yang terlalu idealistik, tetapi dia adalah suatu gambaran hidup manusia yang mempunyai keluarga, ada melalui cabaran-cabaran yang biasa dilalui oleh semua orang. Jadi oleh kerana itu Rasulullah SAW, kisah baginda SAW di dalam rumahnya tidak dijadikan suatu kisah rahsia. Seperti mana kita semua, kita apa-apa yang berlaku di rumah stay kat rumah lah. Kerana kita pun malu nak cerita kat orang. Tapi di sisi Rasulullah SAW, luar dan dalam, zahir dan batin adalah qudwah kepada umat secara keseluruhan. Jadi dengan sengaja dan khususnya niat yang khusus untuk kita meneliti dan menelaah bagaimana Rasulullah SAW dipamerkan kehidupan baginda di rumah. Dan benda ini juga banyak dalam hadis. Sahabat jumpa Sayyidatina Ummu Salamah mengenai apakah dia doa Rasulullah. Jumpa Sayyidatina Aisyah bagaimanakah akhlak Rasulullah. Kenapa tanya isteri Nabi SAW? Kerana nak tahu apakah baginda punya amalan alaihi salatu wasallam di rumah, kerana baginda di rumah adalah qudwah untuk kita. Jadi itu bagaimana kita lihat Islam yang datang kepada kita ini adalah satu pakej kemanusiaan yang lengkap, dan Rasulullah SAW juga mempamerkan sisi-sisi kemanusiaan itu, tidak lari daripada isu kecemburuan isterinya, isu keluarga dan seumpamanya. Jadi itu yang pertama mengenai surah At-Tahrim dan bagaimana sisi kekeluargaan Rasulullah dipamerkan sebagai qudwah untuk kita. Yang kedua mengenai ayat yang ke-6 secara khusus, Allah SWT menyebut seperti mana dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, di dalam menjaga diri kita, kita juga kena menjaga keluarga kita. Apakah penafsiran, terjemahan? Kita mungkin secara umumnya manusia menyayangi keluarganya, menyayangi isterinya dan memastikan makan minumnya cukup. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajak kita mengambil satu anjakan yang lain, iaitu bukan sahaja anak kamu, isteri kamu selamat di dunia, cukup makan pakainya, tetapi kamu kena selamatkan mereka daripada neraka Allah Taala. Seperti mana yang disebut. Jadi kalau kita lihat bagaimana ulama mensyarahkan ayat ini, Ali bin Abi Talib seperti disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya, bermaksud apakah maksud menjaga dan menyelamatkan anak keluarga kamu dan diri kamu, itu bermaksud kamu mendidik dan mengajar anak-anak kamu. Kan? Maknanya at-ta'lim wa ta'dib, mengajar dan mendidik anak-anak, itulah cara kamu menjaga dan
menyelamatkan dia daripada api neraka. Dan juga kalau kita lihat di dalam ayat lain dalam surah Taha, Allah SWT juga menyebut wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu suruh kamu punya keluarga untuk solat dan kamu kena bersabar di atas perkara tersebut. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Maknanya suruhlah anak-anak kamu untuk melakukan solat dalam keadaan mereka itu berumur 7 tahun dan kamu boleh pukul mereka dengan pukulan yang tertentu yang khusus pada umur 10 tahun untuk solat. Jadi di sini kita lihat sebenarnya menyelamatkan keluarga ini adalah dari sudut selamat di akhirat. Dan ini juga yang dibawa oleh di dalam surah Al-Baqarah surah lain, bagaimana prihatinnya Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, menyeru anak-anaknya untuk mendirikan solat dan memastikan anak-anaknya mati dalam Islam, dan disahut oleh keturunannya itu Nabi Yaqub alaihissalam apabila nak sampai waktu untuk wafat. Baginda alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kamu akan sembah setelah aku meninggal dunia? Mereka mengatakan kami menyembah Tuhan kamu, iaitu Tuhan nenek moyang kamu. Dan apakah dia? Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan, kan? Itu Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, itulah dia satu-satunya Tuhan dan kami berserah diri kepadanya. Jadi kat sini menyelamatkan isteri ataupun anak-anak daripada api neraka adalah dengan memastikan mereka berpegang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala sampailah ke akhir hayat. Masya-Allah. Menarik sekali penerangan daripada Ustaz Syamil, membayangkan kepada kita tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana sebenarnya surah Tahrim ini menggambarkan yang Rasulullah itu adalah qudwah daripada dalam dan luar. Maknanya kalau kita cerita dalaman domestik, kisah-kisah rumah tangga, berselisih sikit dengan isteri, Ustaz Tirmizi kita dah cerita kat orang. Tapi ada fenomena yang aneh sikit sekarang ni. Isu rumah tangga pun nak cerita kat Facebook juga. Sebenarnya dalam part ini hanya Rasulullah sahaja qudwahnya. Maknanya tapi kalau kita janganlah sampai perkara tersebut kita nak hebahkan, tak berapa nak kena juga. Dan kita akan masuk kepada halaman yang seterusnya, daripada halaman 561. Kalau tadi kita tengok bagaimana perintah Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita supaya menjaga diri kita dan ahli keluarga kita, maka di penghujung surah Tahrim ini Allah Ta'ala berikan beberapa contoh. Ini cantik sebenarnya, contoh-contoh yang didatangkan di dalam Al-Quran. Sebelum itu kita sama-sama bacakan ayat yang ke-10 daripada surah Tahrim bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita nak terus pada ayat ke-10. Biasalah tuan-tuan dan puan dan juga Prof dengan tamu kita, zaman konten sekarang ni. Zaman konten. Mungkin boleh ulas sikitlah kan. Biasalah kadang-kadang beli sardin pun kena post juga beli sardin. Beli sardin. Okey. Kalau macam mana pun jelah. Sama-samalah kita sama-sama tempat beringat. Insya-Allah kita nak baca ayat ke-10. Daraballahu mathala. Auzubillahi minasyaitanir. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir
berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba kami yang saleh. Dalam pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing. Jadi ini adalah satu contoh yang Allah Taala berikan kepada kita. Kalau permulaan daripada surah Tahrim itu ada cerita rumah tangga Nabi, Allah Taala perintahkan pula kita menjaga diri kita dan ahli keluarga kita. Di penutup surah Tahrim ini Allah Taala berikan pula contoh dua orang isteri yang berada di sisi orang yang saleh. Maknanya suami mereka adalah Nabi tetapi mereka melakukan pengkhianatan. Bahkan kalau kita tengok keberadaan kita di sisi orang saleh ni kadang-kadang tak menjamin seseorang tu jadi soleh juga. Yang ni saya nak tanya Ustaz Syamil, sebenarnya bagaimana konteks ni? Kenapa Allah Taala datangkan contoh dua orang wanita yang tidak menjadi baik walaupun di sisi orang yang baik, dan apa keistimewaan dua pula contoh yang kemudiannya yang tidak berada di sisi Nabi tetapi menjadi orang yang baik pula? Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada sini? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat konteks perumpamaan yang Allah masukkan di dalam ayat ini yang ke-10 tadi yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, dua orang wanita yang merupakan isteri kepada Nabi, para anbiya yang wajib kita imani. Salah seorangnya Nabi Nuh, iaitu Nabi Ul Azmi, maknanya antara nabi-nabi yang terbaik, tetapi mengkhianati suami mereka. Jadi begini, yang pertama kita lihat ia adalah satu bentuk gambaran bahawa Allah memberi peringatan kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana menjadinya kamu isteri kepada baginda alaihi salatu wassalam itu tidak menjamin kamu selamat daripada api neraka. Bahkan dalam surah Al-Ahzab Allah SWT menyebut, "Man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain." Barang siapa, Allah bagi amaran lagi kepada isteri-isteri Nabi ini, barang siapa yang melakukan kemaksiatan maka akan diberikan 2 kali ganda azab. Maknanya datang isteri Nabi ini dia bukan sekadar keistimewaan, tetapi kalau dari sudut kecelakaan juga diganda 2. Dan oleh kerana itu Allah SWT memberikan satu contoh kepada mereka. Dalam kisah ini mungkin ada riwayat mengatakan di antara Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah, dan mereka berdua di dalam kisah surah Tahrim ini yang telah kita ulas pada sesi-sesi sebelum ini. Jadi kita lihat bagaimana Allah SWT mendatangkan itu sebagai satu ibrah kepada isteri Nabi dan juga ibrah kepada umat Islam yang lain secara keseluruhannya. Maknanya di sana Allah SWT di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menyebut, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Dan barang siapa yang mana amalannya tidak boleh melajukan dia, amalannya tidak boleh membawanya menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun amalannya itu tidak kuat, tidak bermasalah, nasabnya tidak boleh menyelamatkannya. Jadi kat situ samalah juga, barang siapa yang bersama-sama dengan isteri, dengan Nabi SAW ataupun dengan seumpamanya, ia tidak menjamin seperti mana para anbiya yang mempunyai isteri-isteri yang Allah SWT gambarkan. Yang kedua, kalau kita lihat kebertanggungjawaban individu itu seperti mana yang Allah sebut, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang diusahakan, dan apa yang diusahakan itulah akan diperlihatkan di hari akhirat nanti, yang menunjukkan bahawa taklif, pertanggungjawaban itu pada individu kita, pada kita, bukan pada orang lain. Dan sebab itu tidaklah sepatutnya kita berbangga ataupun bermegah dengan keberadaan sekeliling, tetapi kita perlu lihat siapakah kita yang sebenar. Mengenai contoh yang kedua, iaitu Allah SWT menyebutkan Imra'atu Fir'aun, iaitu Asiyah binti Muzahim, dan juga Imran, anak Imran iaitu Maryam binti Imran. Dan dua ini disebut oleh Rasulullah SAW khairu nisa'i ahli jannati arba'an. Dan maknanya sebaik-baik wanita ahli syurga itu ada 4 orang. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Fatimah bintu Muhammad, yang ketiga Maryam bintu Imran, dan yang keempat Asiyah bintu Muzahim. Dan maknanya termasuklah di kalangan mereka ini ahli-ahli syurga. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat Khadijah binti Khuwailid itu jelas, dan Fatimah bintu Muhammad itu jelas kerana pengorbanan mereka, cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Tetapi yang Asiyah itu, Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anha, beliau merupakan isteri kepada Fir'aun, dan beliau tidak menderhakai Fir'aun
walaupun Firaun itu sejahat-jahat manusia. Menderhakai, tidak menderhakai sebagai seorang isteri. Adapun sebagai seorang hamba Allah Taala, beliau beriman dan Islam. Mereka beriman, dia beriman dan berpegang kepada kenabian Nabi Musa alaihissalam, tetapi dari sudut isteri dia tidak menderhakai suaminya. Dan Allah SWT menjaminnya rumah di syurga dan menjamin kebahagiaan kepada Asyah binti Muzahim di akhirat nanti. Demikianlah juga Maryam binti Imran merupakan seorang yang menjaga dirinya, maknanya dengan kemuliaan dirinya itu Allah SWT, dan dia menjaga kehormatannya, Allah menggantikan dengan satu kurniaan yang lebih besar, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi demikianlah mungkin sedikit kita boleh fahami bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengajaran kepada kita dan memberikan kefahaman bahawa seseorang itu akan mulia kerana amalannya sendiri, bukan kerana faktor-faktor luar yang lain. Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syamil. Yang boleh saya simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini mengenai tentang surah Tahrim ini, bagaimana ianya bertemakan kekeluargaan, isu-isu dalaman rumah tangga Nabi dikedepankan dan dibawa contoh, dan Allah Ta'ala menegaskan pada hujung surah ini bagaimana sebenarnya kekuatan seseorang itu adalah pada amalan peribadi dia. Kalau dia kuat, maknanya nasab dia, maknanya ahli keluarganya sebenarnya tidak membantu pun. Rasulullah pernah juga menegur ahli keluarganya bahawa nasab mereka tentang Quraisy, ahli keluarga Nabi, tidak akan membantu juga. Yang paling utama adalah amalan kita sebenarnya, tuan-puan, tidak bergantung kepada ibu ayah kita, tidak bergantung kita kepada amalan orang lain, bahkan kita hanya berpegang kepada amalan diri kita sendiri. Itulah yang akan menyelamatkan kita daripada azab neraka. 2 halaman telah kita bincangkan dalam sesi pertama kita. Selepas daripada ini kita akan masuk seterusnya dalam halaman-halaman yang seterusnya. Jangan ke mana-mana tuan-puan, kita rehat dahulu seketika. My Quran Time, baca, faham, amal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله. Sadaqallahul Azim. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan maha berkuasa ke atas segala sesuatu, yang mana Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Itulah dia permulaan daripada surah Al-Mulk, tuan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah sekalian. Kalau dalam sesi pertama tadi kita dah berbincang mengenai tentang bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita dari aspek kekeluargaan, kita hendaklah menjaga diri kita daripada azab neraka, dan tidak sekadar itu, Allah Ta'ala mengingatkan kita juga agar kita memelihara ahli keluarga kita, ingatkan mereka tentang salat mereka, ingatkan mereka tentang tanggungjawab mereka, tegur mereka sekiranya mereka melakukan perkara yang mungkar. Itu semua adalah tanggungjawab kita dalam kita hidup bermasyarakat, dalam kita hidup berkeluarga. Dan menariknya pada permulaan surah Al-Mulk ini, ini saya suka kaitkan. Kalau dalam surah Tahrim, Allah Ta'ala kata kepada kita, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada neraka. Maka pada permulaan surah Al-Mulk ini, kalau kita biasa dengar bagaimana baginda Nabi SAW pernah menyebutkan
bahawa surah Al-Mulk ini adalah pendinding, penyelamat seseorang daripada azab kubur. Kalau tadi Allah Ta'ala ingatkan kita jauhkan diri kita daripada azab neraka, masuk surah Al-Mulk secara umumnya Rasulullah gambarkan surah Al-Mulk ini adalah sebagai pelindung ataupun pendinding, pemelihara, penyelamat kita daripada azab kubur. Yang sebelum ni tentang azab neraka, masuk surah Al-Mulk tentang azab kubur. Jadi kita nak tengok sedikit di sini kenapa surah Al-Mulk ini secara keseluruhannya digambarkan sebagai penyelamat daripada azab kubur. Yang ni saya nak tanya sikit, apa pandangan Ustaz Syamil, apakah ada huraian daripada para ulama mengenai tentang perkara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenai surah Al-Mulk yang disebut oleh yang dibacakan oleh Al-Fadhil Qari kita dan juga disebut oleh Prof Madya Dr Sanusi, mengenai surah ini boleh memberi syafaat. Ada hadis yang mengatakan di dalam kubur, ada juga memberi syafaat sehinggalah dimasuk ke dalam syurga. Masya-Allah. Salasuna ayatan syafaat li sahibi hatta ghufira tabarakalladzi biyadihil mulk. Maknanya 30 ayat yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang menghafalnya sehinggalah diampunkan. Dan itulah dia tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk yang dibacakan tadi. Jadi kalau kita lihat bagaimana ia boleh dijadikan sebagai pendinding. Maknanya kalau kita lihat perkara ini boleh kita faham dari beberapa sudut. Sudut yang pertama, kita lihat surah ini menceritakan mengenai kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhannya, dan ia memberi maksud seseorang itu memperakui ketinggian, kekuasaan, tadbir Allah SWT, semuanya itu diakui dan diaplikasikan. Sebab dalam surah ini Allah SWT menceritakan mengenai kerajaannya di dunia dan di akhirat, penciptaannya langit dan bumi, alam akhirat, dan ada juga kisah api neraka di sini, ada juga kisah bagaimana dunia ini dilihat dalam kacamata seseorang yang melihat tadbir Allah SWT di sebalik segala penciptaannya. Jadi kat situ ada satu unsur terjemahan tauhid, iaitu ataupun tauhid yang hidup. Seseorang itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam penciptaan-penciptaannya. Jadi kat sini kita boleh lihat sebenarnya tauhid ini kekuatannya bukan sekadar seseorang itu beriman, tetapi dia boleh menolak azab. Masya-Allah. Dia boleh menolak azab. Seperti mana kalau kita boleh ambil satu contoh di dalam ayat surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah SWT akan mengazab mereka sekiranya engkau wahai Muhammad ada di sisi mereka, dan tidaklah Allah mengazab mereka sekiranya mereka itu dalam keadaan beristighfar. Maknanya kembalinya kepada Tuhan akan menolak azab. Jadi di situlah juga kita boleh faham kenapa surah Al-Mulk ini dia membawa dimensi itu, bagaimana seseorang melihat Tuhan dalam kerangka yang hidup. Sebab itu Allah SWT menggambarkan semua yang ada di dalam alam ini semuanya pada di sisi kekuasaan dan tadbir Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan kita ini bila kita hidup dengan surah Al-Mulk, kita hidup di bawah aturan dan tadbir Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar semata-mata asbab dan musabab. Kenapa kita sampai? Kerana ada kereta. Dan kerana kita boleh naik kereta, kita sampai. Kerana traffic light okey, tak ada accident, maka kita sampai on time. Itu asbab musabab. Tetapi kalau kenapa kita sampai? Kerana Allah izinkan kita sampai pada waktu sekian. Jadi kita dah potong kita punya stage-stage of layer-layer, kita punya layer kewujudan kita ini sampai menuju kepada Allah SWT yang menjadikan itu sebagai pendinding yang kuat. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut di dalam satu hadis At-Tabrani, lawadittu an takuna hadhihi suratu fi qalbi kulli ummati. Dan aku menghendaki, aku suka kalaulah surah Al-Mulk ini ada pada setiap jiwa umat aku. Kerana apa? Kerana dia seolah-olah menyimpulkan tauhid. Dan di sana ada kita sebut alam akhirat, ada alam dunia yang digambarkan, ada juga pengutusan Rasul, ada perjuangan Rasul. Mana siapa yang terhimpun padanya makna-makna ini, dia seolah-olah menghimpunkan makna tauhid itu di dalam dirinya sendiri. Masya-Allah. Jadi itulah sebut sedikit Ustaz Syamil atas huraian bagaimana sebenarnya secara umumnya surah Al-Mulk ini adalah surah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur, kerana ia menggambarkan tentang sikap tauhid ataupun tentang konsep tauhid yang sebenarnya kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada azab kubur. Dan di dalam surah Al-Mulk ini juga diceritakan tentang kehebatan kerajaan Allah Ta'ala yang memegang segala perkara
sama ada perkara yang ghaib, perkara yang nampak, yang tidak nampak seperti kewujudan syaitan dan dilempar dengan bintang-bintang dan sebagainya, kemudian tentang azab dan sebagainya. Kemudian dalam halaman yang sebelah, sekiranya kita telusuri pada halaman yang ke-563, kita akan perhatikan bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita setiap dalam kebanyakan ayat mengenai tentang nikmat yang Allah Ta'ala telah tunjukkan dan kekuasaan Allah Ta'ala mengatasi segala perkara tersebut. Yang ini mari sama-sama kita hayati daripada ayat yang ke-19, bagaimana Allah Ta'ala meletakkan susun atur yang cantik terhadap alam semesta ini, termasuklah isu-isu ataupun perkara yang melibatkan haiwan, binatang dan sebagainya. Mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu daripada halaman yang ke-563 ayat ke-19 daripada surah Al-Mulk, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Sadaqallahul azim. Dan tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan menguncupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Perhatikan ayat ini tuan-puan, sangat menarik. Allah Taala kata awalam yarau ila tayri fawqahum. Apakah mereka tidak melihat burung-burung? Seakan-akan Allah Taala mengajak kita berfikir tentang apa yang ada di sekeliling kita. At-tafakkur ini, yatafakkarun ini adalah golongan ataupun sebahagian ulama menganggapnya sebagai sebuah ibadah juga, yang mana ia menunjukkan berfikir. Yang ini saya teringat kata-kata Saidina Abdullah bin Abbas, berfikir tentang kebesaran Allah daripada makhluk yang dijadikan adalah lebih utama ataupun lebih baik daripada mendirikan qiyamul lail. Ini kata-kata Saidina Abdullah bin Abbas. Dan saya juga teringat kata-kata Imam Syafi'i apabila didatangi kepadanya satu kumpulan yang bertanyakan tentang bukti kewujudan Allah. Imam Syafi'i menggunakan sehelai daun, kalau tak silap saya. Dikatakan daripada daun ini kalau ulat sutera makan, dia akan jadi sutera. Kalau lebah makan bunganya, dia akan jadi madu. Kalau ulat yang lain pula makan, dia akan keluarkan perkara yang lain. Jadi dia kata, siapa yang menjadikan daun yang hebat ini dan ulat-ulat yang menghasilkan segala perkara produk yang berbeza ni? Tidakkah kamu berfikir kehebatan makhluk yang Allah Taala jadikan ini? Ini semua adalah sebagai salah satu tanda kebesaran Allah, dan ini disebutkan di dalam surah Al-Mulk. Dan di dalam ayat yang ke-19 ini Allah Taala menyebutkan tentang burung yang Allah Taala biarkan, dan dia mengajak kita memerhatikan tentang burung. Apa huraiannya ustaz daripada ayat yang ke-19 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tertarik dengan ulasan Dr. Sanusi mengenai tafakkur itu. Bagaimana tafakkur ini dikira sebagai ibadah? Mungkin yang pertama kita lihat, ini juga yang disebut dalam kitab Az-Zuhd Imam Ahmad. Bagaimana seorang bertanya kepada Ummu Darda radhiyallahu anha, apakah dia afdalu ibadati Abi Darda? Apakah dia ibadah yang paling afdal oleh Abu Darda? Kan macam tadi orang tanya isteri Rasulullah SAW, apakah dia Rasulullah di rumah? Betul. Tapi ini orang tanya pada Ummu Darda, apakah ibadah suamimu yang paling afdal? Maka Ummu Darda mengatakan at-tafakkur. Tafakkur itu ibadah paling afdal Abu Darda. Di sisi Ummu Darda itu dia faham gitu. Jadi kat situ kita lihat sebenarnya di sana ada satu ruangan. Apakah tafakkur ini? Tafakkur ini adalah ibadah qalbiyah. Suatu bentuk ibadah secara hati, yang kenapa kita boleh kata, ataupun tadi ada hadis yang dikatakan Ibnu Abbas dan juga banyak lagi yang lain ada kata lebih afdal daripada ibadah setahun, lebih afdal ibadah 7 tahun, 70 tahun. Ada pelbagai riwayat. Dan tetapi kat situ kita lihat bagaimana dia boleh jadi afdal, dia boleh jadi satu ibadah kerana di sana ada kekhusyukan. Dia melihat kebesaran dan merasai suatu tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar cantiknya ataupun indahnya, apa-apalah kan.
Tetapi di sana ada, di sebalik itu ada susunan yang cantik, dan merasai susunan itu adalah satu bentuk zauq ataupun perasaan yang membawa kepada hakul yakin. Satu yakin yang cukup, yang paling tinggi. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah SWT menyebut, tidakkah orang kafir ini melihat di atas mereka burung yang berterbangan secara bersusunan, ada dikata flying V dan seumpamanya, dan juga mereka ini tidaklah boleh kekal di atas itu melainkan dengan apa yang dengan yang mereka itu ditahan oleh Ar-Rahman. Yang pertama saya nak sebut, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mulk ini sentiasa mengalignkan ataupun membawa kita untuk melihat bukan sekadar apa yang kita nampak, tetapi kita melihat di sebalik itu, iaitu ada tadbir dan kuasa Allah Taala yang menyusun. Memang kalau secara saintifik kita boleh katakan, oh dia ikut undang-undang apa-apalah kan, perkara-perkara yang berkaitan termodinamik dan seumpamanya yang menjadikan burung itu boleh kekal, kepaknya begini begitu. Tetapi kita persoalkan kembali, siapa yang mencipta undang-undang itu sampai begitu. Jadi Allah SWT memutuskan segala jambatan-jambatan kenapa-kenapa itu akhirnya menuju kepada tidaklah yang menyekatnya, tidaklah yang menghalangnya untuk jatuh, melainkan Ar-Rahman itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Allah menggunakan istilah Ar-Rahman. Kenapa tak guna ma yumsikuhunna illallah? Kenapa Ar-Rahman? Jadi Ar-Rahman ini bermaksud Tuhan yang penuh dengan sifat kasih sayang. Dalam erti kata yang lain, segala yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya adalah limpahan kurnia Tuhan. Limpahan kurnia rahmat Allah SWT. Jadi kat situ Allah nak menunjukkan kepada kita, walaupun Allah Maha Kuasa, Maha bijaksana, Maha mengetahui dan seumpamanya, tapi di sana hakikatnya yang sedang mengatur kewujudan ini adalah Tuhan yang Maha mengasihi. Di sana ada rahmat. Jadi kita pun bila hidup sebagai mukmin ini, hidup di dalam kerajaan Allah bukan hidup dalam keadaan takut, seram sejuk, Tuhan yang Maha azab dan seumpamanya. Tapi kita hidup dalam keadaan dibelai, dalam keadaan difahami. Ada Tuhan yang memerhati, ada Tuhan yang sedang mengajar kita. Jadi kat sini, surah ini saya sendiri merasakan dia adalah satu surah yang cukup dekat, sebab Allah SWT sedang menghampirkan kita dengan dia, dengan menceritakan bahawa segala yang berlaku ini semuanya adalah di atas susunan dan tadbir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya menjadikan kita ini sentiasa hidup di bawah aturan dan tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Syamil atas huraian dia. Dan saya suka bila Ustaz Syamil sebut tentang V-shape, yang kadang-kadang burung tu terbang dengan V-shape dia. Dan saya sempat juga Google, sekarang ni zaman Google, saya sempat juga Google. Burung ni dia kata North American Arctic terns fly about 24,000 miles each year. Maknanya burung tu boleh terbang sehingga 40,000 kilometer. Subhanallah. Dan dia ajak kita berfikir, boleh terbang berpuluh ribu kilometer ni, siapa yang beri mereka kekuatan tu? Dan dia migrate daripada satu tempat ke satu tempat dengan jarak yang sangat jauh, 24,000 mile, 24,000 batu ni. Siapa yang memberikan, siapa yang design burung tersebut sehingga berada dalam satu kawasan yang tak ada oksigen, mereka boleh survive. Dalam keadaan musim sejuk, dia orang boleh survive. Macam mana dia boleh jadi sedemikian? Ini sebenarnya mengajak kita berfikir. Yang ni nanti satu masa, kalau ada masa, kita kena panggil juga pakar burung ke. Kalau di USIM tu sebenarnya ada tuan-puan yang pakar perkara-perkara yang melibatkan sains dan Islamik ini. Kita boleh bincang dengan mereka tentang bagaimana Allah Ta'ala mempersembahkan kepada kita kekuasaannya melalui para makhluknya. Ini adalah mengenai tentang kekuasaan Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala menyelamatkan kita azab daripada kubur, tauhid kepada Allah Ta'ala mengajak kita bertafakur, melihat kepada kebesaran Allah melalui makhluk yang dijadikannya. Dan kita akan pergi ke halaman yang seterusnya, halaman yang ke-564. Kita akan bacakan sedikit dahulu daripada surah Al-Qalam, ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat, insya-Allah. Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma
لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله. Sadaqallahul Azim. Ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan kurniaan Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang yang gila dan engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak akan putus dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Perhatikan di sini tuan-puan, kalau tadi kita dah menceritakan tentang menjauhi azab daripada Allah Ta'ala, sama ada azab kubur dan azab neraka, Allah Ta'ala mengajak kita memikirkan tentang kebesaran Allah. Dan kemudian dalam suratul Qalam Allah Ta'ala mulakan tentang Rasulullah SAW sebagai qudwah kita. Allah Ta'ala mula-mula bersumpah dengan pena dahulu dan tiba-tiba Allah Ta'ala menceritakan tentang Rasulullah ini bukanlah seorang yang gila. Jadi yang ni yang saya nak tanyakan kepada Ustaz, apa kaitannya sumpah tadi tentang pena dan kemudian perkaitannya tentang sifat ataupun karakter Rasulullah itu tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Al-Fadil, Dr. Sanusi dan Ustaz Tirmizi. Mengenai sumpah, di dalam Al-Quran ada pelbagai sumpahan yang Allah SWT gunakan. Di antaranya wal asri, di antaranya wasyamsi wadduhaha, antara wadduha. Semua sumpah-sumpah yang Allah pamerkan ini ataupun datangkan di dalam Al-Quran bertujuan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Contoh kalau kita tengok wadduha, waktu duha, waktu yang penuh dengan sunyi, waktu yang penuh dengan keharmonian, itu Allah nak membelai Nabi SAW. Wasyamsi wadduhaha, Allah menceritakan mengenai jiwa manusia. Jadi semuanya ini adalah satu bentuk kesempurnaan ataupun keharmonian di antara sumpah dan apa yang nak dibawa. Mengenai surah ini, Allah SWT sebut di dalam surah ini, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini huruf yang ada sebahagian ulama mentafsirkan yang mengatakan ia adalah dakwat, dan al-qalam itu al-qalam lah. Al-qalam ini adalah yang dimaksudkan adalah qalam yang Allah ciptakan, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, dan antara awal yang pertama Allah cipta itu adalah pena, dan pena itulah Allah menulis, dengan pena itu disuruh untuk tulis segala yang berlaku daripada awal hinggalah ke hari kiamat. Jadi kemunasabahan kenapa Allah bersumpah dengan pena ini, dan apa bukan setakat dengan pena, wal qalami wa ma yasturun, maknanya dengan pena dan apa yang mereka tuliskan. Kan? Itu menunjukkan bahawa Allah SWT sedang bersumpah dengan ilmu, dengan satu perkara yang dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, perancangan, tadbir yang teliti. Lalu Allah SWT sambung, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan tidaklah engkau dengan kurniaan nikmat Tuhanmu, engkau ni tidaklah gila. Nak mengatakan perutusan engkau wahai Muhammad bukanlah perutusan yang sia-sia, semuanya dilakukan pada tempat yang tepat, pada orang yang tepat, pada masa yang tepat, bukan tanpa perancangan ataupun secara tiba-tiba sahaja. Kan? Kata apa? Coincidence, bukan? Dia adalah secara benda yang berlaku dengan perancangan dan tepat, seperti mana Allah bersumpah dengan qalam, ia perutusanmu wahai Muhammad sudah pun tertulis daripada awal lagi dengan satu bentuk flow timeline yang cukup cantik. Dan daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW, semuanya ini ada satu tertib yang cukup hebat dan cukup cantik. Jadi kat situ menolak dakwaan pertama sekali dengan bersumpah dengan pena, dan juga kalau kita sambung lagi juga menolak dakwaan dengan mereka sendiri memuji akhlak Nabi SAW. Seperti mana Allah SWT menyebut, wa innaka la'ala khuluqin azim, mustahil orang yang gila itu orang yang berakhlak, kerana orang gila ini tidak ada ilmu, jadi akhlaknya itu main terabur. Tetapi orang yang berakhlak tinggi inilah orang yang tidak gila, apatah lagi tetapi orang yang cukup bijaksana, cukup hebat tinggi ilmunya. Jadi kat sini Allah seolah-olah menggunakan dua dalil. Dalil yang pertama dalil daripada qalam, daripada penciptaannya, dan dalil yang kedua adalah dalil daripada sosial mereka sendiri, bagaimana mereka sendiri menyaksikan ketinggian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Syamil. Saya kira huraian yang sangat padat dan menarik sekali mengenai tentang kenapa Allah Taala bersumpah dengan qalam, dan kemudian Allah Taala mengaitkan bahawa Rasulullah bukanlah seorang yang gila,
atas kejadian yang Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana beliau mempunyai akhlak yang mulia. Sangat kontradik kalau kita katakan dia adalah gila tetapi akhlaknya baik, kerana orang gila akhlaknya mungkin tidak kita tengok seperti mana yang ditunjukkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan kita telah pun sampai ke penghujung rancangan pada hari ini. Masya Allah, rasa sekejap saja huraian dan perbincangan kita. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita pada hari ini. Sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Syamil kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna shaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, begitulah, mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita menerusi ulang kaji kita pada hari ini. Dan saya seperti biasa mengajak semua sahabat-sahabat untuk sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan esok pagi. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada tetamu jemputan kita Ustaz Syamil. Mudah-mudahan dapat kita bertemu lagi, sama-sama kita belajar ataupun Al-Quran. Mudah-mudahan kita sentiasa mencari kemuliaan dengan Al-Quran, insya-Allah. Jumpa lagi My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum.